Ini realiti bagi individu yang berhadapan dengan sindrom Tourette. Terpaksa akur dengan tindakan luar kawalan yang kadangkala mampu membahayakan diri mereka sendiri. Hi, my name is Rachel Orkeet and I clearly have Tourette syndrome. And I Jadi saya try juga buat konten malam ni walaupun saya terlampau penat. Dari mata kasar, penghidap sindrom Tourette mungkin kelihatan normal seperti insan lain. Lebih mesra disapa Tia, siapa sangka wanita cekal ini terpaksa berjuang dengan penyakit yang dihidapinya sejak berusia 8 tahun lagi. Mostly Tia kedip mata lah. Kelip-kelip mata dengan hijacking. Maksudnya macam kepala nak talent-talent macam tu lah. Masa Tia kecil tu, tics Tia tu selalu tukar-tukar. Mula-mula Tia selalu kelip-kelip-kelip. Lepas tu, lepas 2 bulan lepas tu Tia hijacking pula. Lepas tu julu-julukan lidah. Tapi sering tukar-tukar lah, bertukar-tukar. Selain mengeluarkan bunyi, sindrom Tourette juga mempunyai masalah gangguan saraf yang menyebabkan penghidapnya melakukan pergerakan berulang kali atau tik secara di luar kawalan mereka. Kalau macam orang tak nampak Tia kelip-kelip mata, tapi Tia macam ni. Setiap masa Tia tics. Tapi dia akan lagi teruk kalau Tia penat, kalau Tia marah, Tia stres, Tia selalu macam rap muka. Anak bola mata Tia lebam. Sometimes Tia macam pukul-pukul diri. Dia sebenarnya bukan nak pukul, tapi kita rasa macam ada something, kita rasa macam nak ramas, kita rasa macam tak puas lah. So kita macam tu sampai tak sedar boleh jadi lebam-lebam macam tu. Terhiris tangan. Kadang kita tak nak letak pisau, tapi tics tu buat kita macam nak pegang pisau tu letak dekat sini. So kita macam tu lah. Tapi dalam mesyedara dekat orang lain tak pernah. Keadaan yang tidak normal ini juga menyebabkan Tia seringkali dibuli, bukan sahaja ketika di bangku sekolah, malah turut diejek dan diajuk di tempat kerjanya sebelum ini. Memang Tia ada macam-macam gelaran diorang bagi. Yang paling Tia tak lupa, diorang panggil Tia Sawan lah. Kalau kita nak berjalan pergi makmal ke apa kan, sawan macam tu. Sebab yelah kita macam tu kan. So diorang macam pelik lah. Orang selalu tanya, kenapa selalu buat macam tu? Nak menjalani kehidupan tu susah kan, sebab kita tak tahu kenapa kita macam tu. Macam ada juga orang yang cakap orang Tourette syndrome ni fake lah kau ni, macam buat-buat je. Ada je orang cakap macam cuba kawal. Kalau boleh, kita orang tak nak kawal, kita orang nak hilangkan je. Selain bergantung kepada ubat-ubatan yang disarankan oleh doktor pakar saraf, pesakit sindrom Tourette juga perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor psikiatri bagi membantu mereka mengawal emosi. Yang pertama sekali, dalam proses untuk kita pulih daripada masalah-masalah ini, kita perlulah mengakui bahawa kita sememangnya ada masalah tersebut dan kita bersedia untuk melakukan apa sahaja yang patut untuk pulih kembali kepada situasi asal. Rawatan yang berbentuk psikoterapi yang spesifik, sebagai contoh kognitif behavioral therapy ataupun umumnya behavioral therapy itu sendiri boleh membantu seseorang yang mempunyai masalah Tourette untuk mengawal gejala-gejala yang mereka alami. Pengidap sindrom ini perlu sentiasa mendapatkan rawatan susulan dan laporan diagnosis dari masa ke semasa selain pelbagai lagi inisiatif bantuan kendiri. Sebagai contoh, saya bagi satu adalah behavioral reversal training. Maksudnya mereka akan belajar bagaimana untuk mengelakkan mereka melakukan sesuatu yang sebahagian daripada gejala Tourette. Katakanlah dia punya Tourette tu adalah dia suka snap finger. Pertama, kenal pasti gejala tersebut sebagai urge ataupun keinginan untuk snap the fingers. Yang kedua adalah mereka instead of snapping the fingers, mungkin mereka genggam tangan mereka itu. Jadi kita akan lakukan sesuatu yang berbeza ataupun bertentangan dengan apa yang biasa gejala Tourette lakukan. So banyak cara untuk menghadapinya, itu adalah sebahagian daripadanya. Dan of course ubat-ubatan adalah salah satu sekiranya keadaan Tourette tersebut sangat teruk. Bagi memberi lebih kesedaran kepada masyarakat, pelbagai platform digunakan oleh ramai pengidap sindrom Tourette ini supaya orang ramai lebih berfikiran terbuka dan tidak menyisihkan kelompok mereka. Sebenarnya daripada kecil kan Tia dibuli kan. Lepas tu dengan mak ayah Tia, sebenarnya dia orang cakap tak lawa buat macam tu kan. So bila Tia buat awareness ni, mungkin Tia boleh bantu ibu bapa yang dekat luar sana. Mungkin dia orang dah perasan anak dia orang tu kelip-kelip,
macam behavior dia orang tu macam lain daripada orang lain. Unless mungkin dia orang tahu, oh agaknya anak saya ni Tourette syndrome. So dia orang boleh pergi hospital. Cekal membesarkan 2 orang anak yang masih kecil, ibu tunggal ini bersyukur kerana penyakit yang dihidapinya tidak teruk sehingga boleh membahayakan nyawa serta keselamatan mereka. Namun Tia mula berasa bimbang apabila anak sulungnya, Puteri Nur Alisha Ardani 7 tahun, juga menunjukkan simptom Tourette yang ringan seperti mengenyitkan mata berulang kali. Orang-orang yang kat luar sana tu terima kita orang macam orang normal lah. Macam contoh kita orang nak beli baju ke, nak beli makanan. So, orang tahu, oh mesti ada Tourette syndrome. So, treat kita orang macam orang biasa. Lagi-lagi yang masih bersekolah tu kan, dia orang tak pandang pelik lah dekat penghidap Tourette syndrome. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Sudah sebati dengan tomahan dan pandangan aneh daripada orang sekeliling, Tia amat berharap masyarakat tidak terus memandang individu sepertinya sebagai satu bahan jenaka. Golongan ini amat memerlukan dorongan serta sokongan moral daripada semua pihak, terutamanya keluarga terdekat.